أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan bermacam-macam nikmat kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan seterusnya dengan sebab syukur itu mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disempurnakan sikit lagi huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-192. Iaitu Sahl bin Abdullah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami berkata, andaikan ada orang berjalan di atas air atau duduk di udara, maka jangan kamu tertipu olehnya. Jangan mudah terpedaya sehingga kita anggap dia sebagai orang yang dekat dengan Allah dan sebagainya. Sebab apa? Belum tentu lagi. Yang ini semata-mata berlaku perkara-perkara pelik, berlaku perkara-perkara aneh kepada seseorang itu tu semata-mata itu tidak cukup untuk bukanlah petanda bahawa orang itu merupakan orang yang dekat dengan Allah. Jadi menjadikan perkara-perkara yang aneh, yang pelik, yang luar biasa sebagai tanda kedekatan seseorang itu dengan Allah, itu adalah bacaan yang silap. Itu adalah pedoman yang silap. Maka di sini Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, jadi sekiranya ada orang yang dia ni boleh berjalan atas air, atau dia boleh terbang, boleh duduk di udara, maka jangan tertipu, jangan terpedaya olehnya. Jangan mudah-mudah kita anggap dia ni sebagai orang yang dekat dengan Allah. Semata-mata kejadian aneh itu tidak cukup. Ia bukan sebagai dalil yang lengkap, dalil yang betul yang menunjukkan kepada kedekatan dan kesolehan dan kedekatan seseorang itu dengan Allah. Sehingga kamu perhatikan, yang ini sehingga kita tengok dulu aspek lain. Semata-mata tengok berlaku perkara pelik ni, jangan terpedaya lagi. Kena cek kok lain pula. Ketengok dari sisi lain pula, dari aspek lain pula. Sehingga kamu perhatikan ia bagaimana terhadap perintah dan larangan Allah dan Rasulullah.
tengok dulu sejauh mana dia menghayati agamanya. Sejauh mana dia mematuhi perintah-perintah Allah dan larangan dia tu. Demikian juga perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita berdepan dengan kisah yang semacam ni, berjumpa dengan orang yang terjadi pada dia perkara yang pelik, yang aneh, yang luar biasa, maka jangan cepat-cepat kita terpengaruh dan terpedaya dengan keadaan tu. Kita kena tengok juga dari segi sejauh mana dia melaksanakan perintah Allah. Yang ni sejauh mana orang ni melaksanakan urusan agama dia. Sekiranya orang ini ternyata orang yang baik, orang yang mematuhi urusan agamanya, memiliki akidah yang betul, yang sahih, yang kuat keyakinan dia, akhlak dia bagus, amalan soleh dia baik, kewajipan-kewajipan agama terlaksana, tertunai dengan baik, maka perkara-perkara pelik yang berlaku pada dia itu, maka zong tinggi, jangkaan kita itu tinggi, kemungkinan itu adalah keramat. Kemungkinan itu adalah kekeramatan atau keramat atau ma'unah, yakni pertolongan Allah kepada orang Islam lah. Tapi sekiranya kalau kita mendapati dia ni tidak mengikuti ajaran agama dia dengan baik, semayang tak apa nak sempurna, akhlak perangai timbul tergelang, dah nak pakai mana, kemudian dari segi keyakinan, kepercayaan capur pegangan-pegangan hak menyimpang, akidah-akidah yang tertolak, kefahaman-kefahaman yang salah, dan sebagainya. Bila kita tengok tanda-tanda ni ada pada orang tu orang yang berlaku pada dia tu perkara yang aneh yang luar biasa tu, jangan pakai. Jangan pakai. Dia dengan Allah Ta'ala terserahlah. Tapi kita ni tak boleh pakai. Sebab pedoman kita ni, kita nak terima seseorang yang dianggap sebagai orang soleh, orang dekat dengan Allah, ukuran asas dia, ukuran awal dia, penghayatan agamanya. Sejauh mana keyakinannya terhadap Allah. Sejauh mana dia melaksanakan perintah agamanya. Sejauh mana kemuliaan akhlak dia tu. Sejauh mana dia melaksanakan kewajipan-kewajipan agamanya. Bila semua ini nampak molek, kemudian berlaku perkara yang aneh, yang pelik, maka bolehlah kita beranggapan kemungkinan besar itu adalah keramat atau ma'unah paling tidak. Sebab apa kata Syekh Abu Yazid? Syaitan dapat bergerak dari timur ke barat dalam sekejap mata. Kata Syekh Abu Yazid sebagai suatu takrib untuk mendekatkan akal kita untuk memahami apa yang dia nak beritahu ni. Dia kata syaitan ni boleh bergerak dari arah yang jauh, dari tempat yang jauh sekejap aja. Sekelip mata je. Nak kawannya pelik lah. Jarak yang jauh dapat ditempuh, dapat direntasi sekelip mata je. Padahal syaitan. Maksudnya dari segi pelik, memang pelik lah. Dari segi kita ni sebagai manusia, memang pelik lah benda tu. Tapi ternyata kepelikan itu berlaku pada makhluk yang bernama syaitan. Jadi kalau kita meletakkan keanehan, kepelikan, keluarbiasaan sebagai ukuran, kita ni berpeluang besar untuk terbabah dan sesat. Berpeluang besar. Kerana itu adalah pedoman yang salah. Dan dia tetap mal'un. Yang ni syaitan itu sekalipun memiliki kelebihan seperti tadi tu, dapat pergi ke jarak tempat yang jauh sekelip mata saja, tapi dia tetap bertaraf mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas perkara pelik yang berlaku pada manusia itu tak boleh nak buat pedoman yang tepat. Kena tengok aspek-aspek lain. Sekiranya melengkapi, barulah kita boleh bersangka baik. Mudah-mudahan itu adalah keramat atau ma'unah. Jadi perkara-perkara seperti ini perlu kita fahami. Sebab dunia hari ini banyak berlaku kejadian-kejadian orang tertipu, terpedaya kerana melihat aspek-aspek tadi tu. Banyak orang terkena.
Banyak orang kena tipu, kena diperdaya. Dan antara sebabnya kerana mudah terpengaruh dengan perkara-perkara aneh dan luar biasa. Banyak berlaku dalam masyarakat. Pengalaman orang-orang yang kita kenal ni banyak, yang melibatkan banyak perkara. Bahkan setengah orang tu menggunakan perkara-perkara aneh, kelebihan-kelebihan tertentu yang ada pada dia, yang mampu dia buat tu, perkara-perkara pelik yang mampu dia dicapai tu, sebagai satu bahan ataupun sebagai satu benda untuk dia cari pengikut dan pengaruh setengah tu. Dia gunakan itu. Gunakan keanehan, kepelikan itu untuk menarik perhatian orang. Jadi kalau kita ada kefahaman yang betul, kefahaman yang baik dalam perkara ini, insya-Allah tidak terpedaya lah. Tapi orang yang tidak ada pengetahuan tentang ni, tidak ada kefahaman tentang perkara ni, itulah yang mudah kena diperdaya, diperlihatkan, ditunjuk tentang perkara-perkara yang pelik, yang luar biasa. Setengah tu tak berlaku pun depan mata, tapi digembar-gembur, diceritakan. Cerita tu lebih. Tukang bawa cerita ni, tukang karuk ni ramai, tukang karuk ni. Tukang karuk bawa cerita ni. Orang ni tak ada benda-benda pun kadang-kadang. Tapi tukang karuk ni lebih-lebih kena molek. Bawa cerita macam-macam. Jadi timbullah cerita yang pelik-pelik tu. Tersebar padahal tak berlaku pun benda tu. Setengah tu pula kadang-kadang dia sengaja suruh orang. Disuruh orang supaya membawa cerita-cerita, menceritakan tentang dirinya ni, tentang hal-hal yang aneh dan pelik. Semua alamat-alamat tu alamat yang tidak sihat. Sekiranya kita menemui seseorang yang ada ciri-ciri seperti itu, dia ingin diketahui, dikenali. Dia ingin supaya hal-hal yang berlaku pada dia itu diketahui oleh orang, tersebar berita. Bahkan kadang-kadang dia yang mendorong orang, mengarahkan orang, menyuruh orang supaya menyebarkan berita itu, menceritakannya. Kalau kita temui alamat-alamat seperti ini pada orang-orang berkenaan ini, jauhi dia. Jauhi. Golongan awliya, mereka ini orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan, kadang-kadang dimuliakan dengan perkara-perkara yang pelik dan aneh. Tapi mereka itu, antara sikap mereka itu, mereka tidak berbangga dengan keanehan yang berlaku pada mereka itu. Apatah lagi nak disebar-sebarkan, apatah lagi nak diwar-warkan, nak dicerita-ceritakan, tidak. Itu sikap para awliya dan salihin dulu. Berlaku kejadian-kejadian yang aneh ni berlaku banyak. Banyak berlaku, jelas dan ketara. Tapi dia sendiri tidak menunjukkan rasa gembira dengan hal-hal aneh yang berlaku. Bahkan rasa tidak senang sekiranya diceritakan secara terbuka dan sebagainya. Itu sikap para awliya dan salihin. Kalau kita nak kenal, itu perumpamaan kasar dia. Berlaku banyaklah, berlakulah. Banyaklah kejadian tu. Tapi dia sendiri tidak ingin untuk disebarkan. Tapi dengan takdir Allah, tak boleh nak elak. Orang macam ni, bila Allah Ta'ala nak muliakan dia, cerita tu tetap tersebar. Tapi dia sendiri tidak menginginkan dan tidak mengusahakannya. Orang tu sendiri tu, tokoh berkenaan tu. Tapi oleh kerana tadilah Allah Ta'ala nak muliakan dia, maka cerita tu tetap terlepas juga, sampai juga, tersebar juga ke mana-mana. Itu dinamakan karamah, kemuliaan. Allah nak memuliakan dia. Bukan dia mengangkat diri sendiri, bukan dia memuliakan diri sendiri, tapi Allah telah angkat dia. Maka tersebarlah dengan cara yang bermacam-macam. Cerita-cerita yang berkaitan dengan dia itu, dalam keadaan dia sendiri tidak menceritakannya dan tidak suruh orang menceritakannya. Almarhum guru kami ni, bila dia tengok ada orang yang suka kepada cerita-cerita pelik ni, cerita aneh-aneh ni, dia kata apa? Itu dia kata orang lelaki yang keluar haid, dia kata. Kedudukan tu. Orang yang belajar ilmu ni tapi suka perkara pelik-pelik, aneh-aneh ni.
Jadi guru kami mengumpamakan dia orang lelaki tapi keluar haid. Orang lelaki tapi tina rupanya. Begitu kedudukannya. Demikianlah ya. Itu sikap ahli tasawuf dalam bab keramat. Jadi sudah kita terangkan dulu bahawa perkara-perkara aneh dalam Islam ini berlaku. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah memang mengesahkan berlakunya perkara-perkara yang luar biasa ni. Lain nak elak, itu diperakukan. Dalam Islam, golongan yang menolak, yang tidak mengiktiraf adanya keramat ni, iaitu kelompok Mu'tazilah. Siapa dia mereka ini? Golongan yang rasionalis, orang yang banyak menggunakan akal. Minda itu minda materialis banyak. Cenderung kepada kebendaan, berat kepada kebendaan, terikat dengan undang-undang kebendaan. Ini pemikiran-pemikiran yang bila bertembung dengan urusan keagamaan ni kadang-kadang timbul masalah sikit. Kita kena sedar bahawa agama kita ini adalah berasaskan keyakinan, iaitu keyakinan terhadap perkara gaib. Perkara gaib ni adalah perkara yang akal memang tak nak pergi situ. Tapi oleh kerana perkhabaran tentang perkara gaib ni datang daripada seseorang yang diterima oleh akal tentang kebenaran dia tu, maka bolehlah diterima perkara itu. Dan itu bukan bererti taklid yang membuta tuli, tidak. Sebab kita terima, kita percaya sebab apa? Sumber berita mari mana? Mari daripada orang yang akal kita dapat mengesahkan kebenaran dia tu. Jadi perkhabarannya itu sebenarnya perkhabaran yang dapat diterima oleh akal, cuma secara tidak direct saja. Dan itu bukanlah sejenis taklid yang membuta tuli. Jadi kelompok rasionalis ni hari ini agak banyak timbul dan banyak bertembung dengan banyak perkara dalam urusan agama kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran sudah mula ditakwil dengan takwilan-takwilan yang pada dasarnya tu nak mendekatkan akal kita supaya mudah terima. Burung ababil yang berlaku, yang membawa batu-batu, yang menghancurkan tentera Abraha itu ditakwil dengan penyakit. Itu dia kata bukan cerita ria, macam tak pernah sabar burung bawa batu. Tohok kena atas kau, mati, gajah-gajah habis mati, macam gedaung makan dia ulat. Rasa tak pernah sabar ni, jauh dah lalu nakal. Lalu ditakwil, dia kata itu sejenis penyakit. Dia tengok kena kepada tentera Abraha itu sejenis penyakit. Sehingga akhir sekali macam penyakit kusta ke tak kira, sampai akhir sekali tubuh ni hancur kerana penyakit itu tu. Begitu. Itu pattern. Saya agak terkejut baru-baru ni bila ada dengar komentar seorang ahli ilmu lah di kalangan orang Arab ni, terutamanya isu berkait dengan masalah tauhid lah. Kita yang mempelajari makrifat gaya Ahlus Sunnah, mempelajari akidah gaya Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, bersifat wujud, tidak ada permulaan, yang disebut sebagai qidam, kekal, tidak berakhir, tidak binasa, disebut sebagai baqa, tidak sama dengan segala makhluk ciptaannya yang dinamakan mukhalafah, tidak berhajat sedikit, bergantung sedikit pun kepada makhluk, kepada sesuatu yang lain yang dinamakan qiyamuhu binafsih, tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada pertolongan, yang dinamakan qiyamuhu binafsih, yang Maha Esa, yang tunggal, iaitu dinamakan sebagai wahdaniyah, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, kudrat, iradat. Itu sifat-sifat yang kita belajar tentang Allah. Mukhalafah. Tapi akhir-akhir ini kedengar orang ada satu pemikiran yang cenderung nak mensifatkan Tuhan itu dengan sifat-sifat jismiyah, sifat yang berjisim, beranggota, bertempat, cenderung ke arah tu.
Sehingga mereka ni terkejut kita dengar ulasan dia. Dia kata, kesimpulan mudah, saya ambil kesimpulan lah. Dia kata, kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ni yang mengenal Allah dengan jalan i'tikad sifat 20 tadi tu, dia kata percaya kepada Tuhan yang tidak ada. Tuhan yang bersifat wujud, qidam, baqa tu dianggap Tuhan yang tak ada. Tuhan yang bersifat mukhalafah, tidak menyerupai sesuatu ni, dianggap Tuhan yang tidak wujud. Nak kawal tebalnya akalang kebendaan dia tu. Otak kebendaan tu tebal dah lalu. Otak maddi tu, sehingga pada akalang dia tu sesuatu tu wujud, bila ada saja mesti dia ada bendanya. Kalau tak ada benda dia tak wujud, dia anggap tidak wujud. Jadi kita meyakini Allah Ta'ala itu antara sifatnya mukhalafah, tidak menyerupai sesuatu pun tak dapat digambarkan. Pada mereka ni wujud gitu tak wujud, dia kata. Lalu dia katakan orang yang berpegang dengan faham seperti ini percaya kepada Tuhan yang tak ada, dia kata. Masya Allah. Tu nak tahu tebalnya ni. Akalang kebendaan ni. Otak terikat dengan kebendaan kuat dah lalu. Sehingga kewujudan yang lain daripada pattern sesuatu yang bersifat fizik, yang bersifat jismiyah ni dianggap macam tak ada. Ini kita kena berhati-hati. Demikianlah yang dijelaskan berkenaan dengan karamah, perkara-perkara kekeramatan. Baik, adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-193, min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i idamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataij. Suatu tanda bahawa Allah telah menetapkan kau dalam suatu kedudukan. Bila kau didudukkan dalam hal itu dengan mendapatkan buah-buah hasilnya. Jadi kalam hikmah yang ke-193 ni, Syekh Ibn Atha nak beritahu tentang kedudukan yang sesuai bagi seseorang tu. Allah Ta'ala telah menetapkan manusia ni berada dalam pelbagai keadaan. Ada orang ditetapkan sebagai penguasa pemerintah. Ada yang ditetapkan sebagai pekerja, petani, buruh. Ada yang ditetapkan sebagai golongan cendekiawan, golongan ulama, ahli ilmu. Ada yang ditetapkan sebagai orang miskin. Ada yang ditetapkan sebagai golongan kaya, hartawan dan bermacam-macam. Jadi kedudukan manusia ni bermacam-macam. Maka kita sebagai Muslim ini yang terbaik ialah berada pada kedudukan yang sesuai yang ditetapkan untuk kita. Itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik untuk kita. Yang kita berada pada tempat yang ditetapkan untuk kita dan sesuai dengan kita. Dan macam mana kita nak tahu bahawa kedudukan itu sesuai dengan kita? Itu persoalannya. Kita ditetapkan sebagai seorang petani lah, ataupun pekebun lah. Jadi macam mana kita nak tahu itulah kedudukan yang sesuai untuk kita? Atau kita ditetapkan sebagai seorang hartawan, orang yang kaya. Macam mana kita nak tahu itulah yang sesuai untuk kita? Baik. Maka pedoman kasarnya, perinciannya itu dihuraikan di dalam tafsiran-tafsiran lain lagi lah. Tapi pedoman kasar dia ni, iaitu pertama sekali kita dikekalkan berada dalam keadaan itu. Dalam keadaan tercapainya natijah-natijahnya, yakni banyak perkara selesai dalam kaitan dengan kewajipan-kewajipan kita itu. Maksudnya
Antara tanda umum bahawa kita ni diletakkan pada satu makam tu, satu kedudukan yang sesuai untuk kita tu, keadaan tu berhutang berlaku pada diri kita, berpanjangan. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab kita, perintah-perintah Allah dapat kita laksanakan dengan baik, terlaksana dengan baik. Itu alamat awal bahawa kedudukan itu memang kedudukan yang sesuai dan baik untuk kita. Ada juga kadang-kadang kita ni cuba nak merubah keadaan yang kita rasakan lebih baik untuk kita, tapi rupa-rupanya bila boleh tak jadi baik, jadi benda lain. Seorang yang memang nampak skung dia tu skung dengan sebagai seorang peniaga lah, bisnes lah, bisnes berusang, jual beli dan sebagainya. Dia lama dah dia kerja tu, lama dah. Kemudian sepanjang kerja dia tu, kewajipan agamanya terlaksana dengan baik. Dia boleh sembahyang, dia boleh berpuasa, dia boleh berzakat, dia boleh jaga kewajipan agama. Lama dah. Kadang-kadang dia mari fikiran dia juga, mari fikiran yang menurut pandangan dia mungkin orang ni lebih baik, nak tukar profession, tukar. Dari segi hukum syarak tidak dilarang. Tidak dilarang dari segi hukum syarak. Asalkan hak kita buat tu tidak berlawan dengan syarak. Daripada seorang guru nak jadi kontraktor, tak ada halang kan. Sekiranya apa yang kita buat tu tidak bertentangan dengan syarak, tidak dilarang oleh syarak. Daripada seorang yang kerjanya sebagai pekebun petani nak jadi cikgu, jadi guru pula, tidak dilarang. Boleh. Demikianlah kehidupan ini. Dari segi syarak, kalau benda tu tak berlawan dengan syarak, boleh saja. Cuma tasawuf ni nak ajar pedoman kita. Kalau kita, iaitu pedoman tasawuf ni, hendaklah seseorang itu berada pada tempat yang ditetapkan untuk dia tu. Duduk di tempat dia tu. Itulah yang lebih baik menurut pedoman tasawuf. Kalau nak ubah kedudukan dia tu, nak jadi dalam keadaan lain, sekiranya proses tu tidaklah melibatkan larangan Allah dan sebagainya, boleh je. Cuma nasihat tasawuf supaya berada pada tempat kedudukan yang ditetapkan untuk kita tu. Itu lebih baik. Jadi kadang-kadang seseorang tu, dia contohnya dia di kelaziman hidup dia ni sebagai tukang rumah lah. Tukang buat rumah, tukang buat rumah, menukang kerja dia. Lama, banyak tahun dah dia buat kerja tu. Dia boleh hidup. Kemudian dia boleh laksanakan kewajipan agama dengan baik. Dia boleh solat, dia boleh puasa, nafkah dia selesai. Maksud dia boleh cari nafkah dan sebagainya. Lama dia hidup macam tu. Dan keperluan dia, kewajipan dia dipenuhi. Terlaksana dengan molek. Terlaksana dengan baik. Tiba-tiba mari akalang dia pula, dia rasa nak tukar kadang, nak jadi tukang beli ayam pula, nak beli ayam. Beli ayam. Orang ni kerja bertahun-tahun lama dah. Dari segi syarak tidak salah. Boleh je. Sebab itu diharuskan oleh syarak. Tapi akalang dia ni dari segi tasawuf ni kadang-kadang. Ada orang bertukar keadaan berjaya, ada. Tapi banyak juga berlaku orang ni bila dia lari profession ni, kadang-kadang dia nampak keadaan tu dia rasa lebih baik untuk dia, lebih menguntungkan. Rupa-rupanya bila tukar tu bankrupt dia. Kadang-kadang. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku dan banyak berlaku seperti itu. Jadi sebab itu tasawuf menganjurkan kita untuk berada pada tempat yang memang ditetapkan untuk kita. Tandanya macam mana? Maka kaedah umum, pedoman umum yang ditunjukkan dalam tasawuf bahawa kedudukan itu sesuai untuk kita, dikekalkan kita dalam keadaan itu. Maksudnya lama kita duduk dalam keadaan itu, berlarutan. Dan sepanjang kita berada pada keadaan itu, natijahnya tercapai. Iaitu apa benda? Kewajipan-kewajipan, keperluan-keperluan tertunai. Bila ada perkara ni, hendaklah kita faham itu sesuai untuk kita. Molek dah tu.
Maksudnya molek untuk kita. Lama kita boleh duduk dalam keadaan tu berlarutang tu. Kemudian nafkah keperluan kita beres, selesai. Kewajipan kita terlaksana. Molek dah tu kata. Tapi kalau kita nak tukar keadaan lain, boleh dari segi syarak. Cuma tasawuf menganjurkan seseorang tu lebih baik berada pada keadaan. Itu pedoman tasawuf. Tapi sekiranya keadaan yang kita berada tu keadaan yang dikatakan tidak sesuai. Seperti apa? Banyak keperluan kita tidak tertunai. Kewajipan-kewajipan agama itu terhalang, tidak terlaksana. Itu keadaan itu mungkin tak sesuai dengan kita. Maka carilah mana yang lebih baik yang dapat memenuhi keperluan tadi itu. Itu pedoman tasawuf secara kasar. Ada orang dulu pernah dia kerja di laut. Ada orang 2 minggu, ada orang sebulan kerja di laut. Jadi kita pernah dengar orang hutang ni. Dia kata, tak sesuai kerja laut. Dia kata, kerek tinggal Jumaat. Kata. Kerek tinggal Jumaat. Jadi dia rasa macam bersalah lah. 2 minggu. Cuma dia rasa macam tu. Padahal sebenarnya salah faham. Salah faham sebenarnya. Tapi mungkin dia tidak bertanya, tidak merujuk, maka timbul salah faham. Dia rasa dia berdosa. Dia tinggal banyak kali Jumaat. Padahal kalau kita tengok dari segi syaraknya, luluh, tak ada apa-apa. Tak ada masalah apa. Sebab dia duduk berada pada tempat yang di luar tuntutan Jumaat. Tak ada masalah. 5-6 bulan pun tak apa. Kerana dia berada pada tempat yang di luar tuntutan Jumaat. Dari segi syaraknya, luluh, tak ada masalah. Tapi mungkin dia tak tahu pengajian tu, dia tak belajar molek, dia rasa dia bersalah banyak. Tukar balik darah dan sebagainya. Macam-macam lah. Jadi saya nak beritahu bahawa pedoman kasar yang dianjurkan dan tasawuf tu, lebih baik seseorang tu berada pada keadaan yang ditetapkan untuk dia. Macam mana dia nak kenal? Dia duduk pada tempat tu sudah dalam tempoh yang panjang, dikekalkan dalam keadaan tu dalam masa yang sama. Keperluan dia, kewajipan dia itu dapat dilaksanakan. Itu sesuai lah. Tapi kalau dia ada keinginan nak tukar kepada keadaan yang lain, boleh saja. Tidak dilarang oleh syarak. Kalau benda itu tidak berlawan dengan syarak. Cuma pedoman tasawuf supaya lebih baik berada pada keadaan yang ditetapkan untuk seseorang itu. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-194. Man abbara min bisati ihsani asmatatuhul isa'ah wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmud idza asa'a. Ini suatu hikmah yang agak mendalam sikit, perlukan kepada penelitian. Apa maksudnya? Sesiapa yang mengajar kerana memandang kebaikan dirinya. Abbara ni mentadbir, menjelaskan, menghuraikan, mengungkapkan tentang sesuatu perkara kerana memandang kebaikan dirinya. Maka ia akan diam jika ia berbuat salah, yakni dosa. Yang ni Syekh Ibn Atta nak beritahu macam ni. Ada kelakuan tertentu, kita ni kadang-kadang kita suruh orang buat baik. Ataupun kita beritahu kebaikan yang dapat kita buat. Orang yang buat baik ni, ada banyak keadaan. Di antara mereka ni, ada yang melihat kepada diri dia sendiri, bahawa dialah yang buat baik, dialah yang berupaya buat baik, dialah yang berkemampuan buat baik, dan dialah orang baik. Tapi dalam sisi yang lain pula, ada orang yang buat baik tapi dia tak pandang kepada diri dia, dipandang kepada Allah yang memberi hidayat,
Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi dorongan. Ada orang macam tu. Macam mana kita nak kenal beza dua orang ini? Nanti akan diterangkan dalam huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.